Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 15 hari bulan 1 2023 bersama dengan 22 Jumadal Tsaniyah 1444, kita akan tamatkan perbincangan kita, tafsir kita surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan bincangkan iaitulah ayat 16, 17 dan 18. Mana tamatlah surah. Semalam kita nak tamatkan tapi tak tamat. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang rahmatnya Allah kepada hamba Dia. Dia suruh kita melakukan ketaatan sedaya upaya kita. Yang tak mampu dimaafkan. Kemudian Allah suruh kita jaga diri daripada sifat bakhil, sifat kupik. Dan Allah suruh kita banyak bersedekah. Nescaya diberi pahala yang berganda, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi biarlah sedekah yang kita buat itu ikhlas. Sebab Allah Ta'ala tahu semua yang ada dalam hati kita, yang ada di payang zahir. Mari kita mula dengan bacaan ayat 16. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1, 2, 5, 4. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Tengok balik kepada tafsir ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Allah Ta'ala beri perintah kepada kita dalam ayat ini supaya kita bertakwa. Ai fattaqullah ayyuhal mu'minun. Hendaklah kamu bertakwa, wahai orang yang beriman, dengan apa? Tulis itu, bimtithali awamirihi, ikut arahan. Wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan. Biqadri ta'atikum, dengan kadar kemampuan kamu. Jadi ayat ini alhamdulillah, Allah Ta'ala tak kata bila aku suruh kena buat apa keadaan sekalipun. Tak. Mastata'tum. Artinya jangan pula pilih-pilih. Kenapa tak solat tu? Tak mampu. Lah, bukan macam tu. Kenapa tak puasa tu? Tak mampu. Ada kelonggaran. Dia beza di antara tu.
Ayat ini dikembarkan dengan ayat yang selalu kita baca, iaitulah ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak paksa kita, tidak taklifkan kita buat satu perkara kecuali setakat yang kita mampu. Sama juga ayat ini juga ditafsir dengan ayat surah Al-A'raf ayat 42, walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak paksa ke atas seorang diri itu kecuali setakat dia mampu. Itu ayat yang menunjukkan rahmatnya Allah kepada hamba dia. Dia tak paksa lebih daripada kemampuan kita. Dalam hadis, tulis hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Nabi sebut kepada sahabat supaya mengerjakan haji. Cerita dianya, dia pergi tanya, haji ni wajib setiap tahun ke? Nabi marah. Nabi kata, da'uni ma taraktukum. Mu jangan duduk cerita kat benda aku tak suruh, tak bercakap. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Binasanya umat dulu sebab banyak bertanya dan menyalahi arahan Nabi. Nabi suruh buat gini, dia tanya, lepas tu tak buat. Aku suruh pergi haji, mu pergi tanya setiap tahun ke? Jadi kalau aku kata ya, wajib setiap tahun. Siapa mampu? Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau aku larang apa-apa benda, tinggalkan, jangan buat. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh buat satu perkara, kamu buat sedaya upaya kamu, semampu yang kamu boleh. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maknanya dalam bab larangan tidak ada perbincangan, berhenti. Tapi dalam bab arahan, Nabi kata mastata'tum, buat setakat yang kamu mampu. Maknanya kalau Tuhan kata kena buat juga tak mampu, ramai orang mati bulan Ramadan. Sebab apa mati bulan Ramadan? Sebab puasa kena puasa walaupun tak mampu. Mati ke tidak? Mati. Walaupun tak mampu kena puasa, maka matilah orang. Tapi kalau tak mampu, boleh tangguh, buka puasa dulu, sihat nanti lepas Ramadan qada balik. Tapi dalam bab solat lain. Solat tak boleh kata oleh kerana duduk di hospital wayar penuh kita tangguh dulu solat. La, tidak ada penangguhan solat. Yang adanya, kalau kita solat kena berdiri, kalau tak mampu boleh duduk. Tak mampu sambil duduk, sambil tidur, sambil baring. Itu dia panggil kelonggaran dalam bidang solat. Tak boleh tangguh, tak boleh tunda ke nanti sihat. Kena buat masa tu juga, tapi boleh dengan keadaan yang kemampu. Tak boleh diri, aku pening kepala. Kalau berdiri apa? Duduk. Itu dia panggil fa'tu minhu mastata'tum. Itu makna dia, bukan makna tak payah buat, nanti balik hospital baru buat. La. Baik, arahan yang kedua, wasma'u wa ati'u, dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya. Ai wasma'u ma ya'murukum bihi Allahu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu kena dengar apa yang Allah Taala perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena dengar.
Wa kunu munqadina lahu, kita kena akur tunduk kepada arahan Allah. Fala tatruku ma umirtum bih, mu jangan tinggal apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wala ta'tu ma nuhitum anhu, jangan kamu buat apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama tafsir, al-amru bis-sam'i amrun bitalaqqis syariah. Maksud dianya arahan ini supaya kamu terima syariat Allah. Dan wal iqbal wasma'u, dan dengar segala nasihat mau'izah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika wasilatut taqwa. Allah perintah wattaqullah, fattaqullah. Macam mana kita nak takwa? Isma'u wa ati'u. Mu dengar, kemudian taat. Kita kalau tak dengar, macam mana kita nak tahu arahan Allah kalau kita tak belajar? Kita tak belajar Quran, tak belajar tafsir, tak belajar fiqh, macam mana kita nak tahu ini arahan Allah? Jadi kita kena belajar, kena dengar, kemudian kena taat. Arahan yang ketiga, tanda ni belajar. Arahan yang ketiga, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Jadi kita nak belanja, buat kebajikan untuk diri kita, belanja, anfiqu, beri nafkah, khairan li anfusikum fid dunya wal akhirah. Jadi ada ulama tafsir kata, wabzulu min amwalikum bi ikhrajiz zakat. Yang pertama sekali yang kita kena keluarkan harta, bayar zakat. Sebab bayar zakat itu wajib, fardu. Sedekah biasa sunat. Jadi kita kena utamakan yang fardu dulu, iaitulah zakat. Beri nafkah kepada orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Siapa? Isteri, anak-anak, itu yang orang wajib kena bagi nafkah. Kemudian sedekah-sedekah sunat yang lain jangan tak buat. Jangan tak buat. Sebab apa? Sebab khairan li anfusikum, itulah kebaikan kepada diri kamu sendiri. Kita ada harta, tapi kita simpan harta, tak mau sedekah, tak bayar zakat, tak bagi infak, tak bagi derma. Harta tu untung ke rugi, jawabnya bala ke atas kita. Lebih-lebih lagi yang tak bayar zakat. Sebab zakat tu wajib, kenapa kamu tak bayar? Itu dia panggil masalah. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala bagi arahan yang keempat dalam ayat ini, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Manusia ni bakhil sebab apa? Dalam siri yang lepas kita dah bincang sebab apa manusia jadi bakhil. Di antara sebabnya kerana nak simpan harta kepada anak. Tak boleh sedekah banyak ni. Ni harta untuk anak, ni harta untuk anak, ni harta untuk cucu. Harta untuk kita mana? Bakhil. La. Kita kena bagi harta kepada kita, biar harta kita tu jadi milik kita. Maka Allah bagi tahu kepada kita, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa dia jaga diri dia, ai wa man sallamahu Allahu min shiddati hirsin nafsi ala jam'il mal. Allah Taala campak ke dalam hati kita ni tidak tamak untuk mengumpulkan harta. Cari harta tapi tidak tamak. Bila dapat harta, khalafa hawaha fi imsakil mal. Boleh harta dia sedekah pula, infak pula. Hawa nafsu kata sipah harta, jangan dia sedekah, taruh.
Cadangkan anak cucu, anak cucu. Aku nak pergi bekal ke akhirat, bagi sedekah. Maka Allah kata apa? Faulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang berjaya. Orang berjaya apa dia? Faulaika humul faizun alladzina adrakul matlub. Orang yang berjaya sebab dia mendapat cita-cita. Harta dia jadi milik dia. Masalah kitanya, Tuhan beri harta kita, kemudian dia suruh kita sedekah. Bila kita sedekah, harta tu jadi milik kita balik. Itu yang ajaib dalam dunia sedekah ni. Kalau kita tak sedekah, harta tu akan jadi hak orang. Tak kira lah hak pewaris kita ke, harta ke, boleh ke waris kita ke, boleh ke siapa, anak cucu. Yang pentingnya dia tak jadi hak kita, jadi hak orang. Dan orang yang bahagia itu orang yang mendapat cita-cita, wa najau minal marhub, orang yang selamat daripada duka cita. Itu yang pentinglah. Baiklah para jemaah sekalian, dalam hadis tulis hadis ini, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Abdullah bin Amr kata, Nabi kita berkhutbah. Di antara isi kandungannya, Nabi kata, iyyakum wasyuh. Aku bagi peringatan kepada kamu, jangan ambil sifat bakhil. Jangan bakhil. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Sesungguhnya binasanya orang dulu daripada kamu dengan sebab dia bakhil. Ada harta tak infak, ada harta tak sedekah. Amarhum bil bukhli fa bakhilu. Nafsu dia suruh dia bakhil, dia pun bakhil. Wa amarhum bil qati'ati fa qata'u. Nafsu dia suruh putus hubungan dengan orang. Sebab apa? Sebab berbuah harta pesaka. Fa qata'u, putus habis. Wa amarhum bil fujuri fa fajaru. Nafsu dia suruh buat benda jahat sebab nak rampas harta orang, nak rampas itu ini, dia pun jadi jahat dengan sebab harta. Tulis hadis ini rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ahmad wa ghairuhum. Jadi hadis Allah dalam Muslim, dalam riwayat Muslim an Jabir bin Abdullah, Nabi kata ada tambahan, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sebab bakhil mereka sanggup menumpahkan darah, berbuk harta. Sebab bakhil mereka telah menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ini bahayanya sifat bakhil. Baik para pelajar sekalian, kita tamaklah arahan Allah Ta'ala supaya berapa arahan sini, buatlah ketaatan setakat mampu. Hendaklah kamu sentiasa mendengar dan taat. Banyaklah infak fi sabilillah, itu lebih baik bagi kamu. Dan buanglah dalam diri kamu daripada nafsu kamu itu sifat bakhil, sifat syuh, bakhil. Kalau kita buang hak ni, barulah kita dapat taraf al-muflihun, orang yang bahagia. Nak bahagia, buang sifat bakhil. Dalam hadis lain pula, tanda ni pelajar, hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami'u asy-syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Okey. Tidak berkumpul dua sifat. Betul-betul beriman dengan ada sifat bakhil dalam diri seorang hamba selama-lama. Nabi kata tak berkumpul. Kalau orang betul-betul beriman, mantap iman dia, dia akan sedekah. Tapi kalau iman dia lemah, bakhil pun mari. Ini bahaya. Hadis ini rawahu An-Nasa'i mutawwalan wal lafzu lahu wa Ahmad. Allahu akbar. Satu lagi hadis
Hadis ni dia panggil hadis peringatan besar kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seorang laki-laki sahabat ni. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya soalan. Dengar ni tuan-tuan dan puan-puan yang banyak harta duit tak habis nak makan ni, dengar. Dia kata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu? Sedekah manakah yang besar pahala? Dia nak ambil pahala yang besar. Dia nak sedekah tapi nak pahala yang besar. Sedekah mana? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Mu sedekah ketika kamu sihat. Ni kita tua ke diri berjalan apa tak marut dah, barulah nak sedekah boleh pahala. Tapi nak banding dengan sedekah waktu kita sihat, waktu kita syahih, sayang pada harta, waktu kita takut fakir, waktu kita mengharapkan kita jadi orang kaya, sedekah masa tu pahala lebih besar. Nak banding dengan sedekah ketika wayar penuh di tubuh. Wayar penuh dah, nak makan pun tak boleh dah. Sedekah boleh pahala tapi darjat dia rendah, nak banding dengan kita sedekah di saat kita masih lagi tamak pada harta. Nabi kata, wala tumhil, kamu jangan menangguh-nangguhkan sedekah hatta iza balagatil hulqum, bila nyawa duduk di halqum, nyawa duduk sini, kecek pun tak bunyi dah, qulta li fulani kaza, harta aku tu berilah kau orang tu sikit, wali fulani kaza, bagi ke dia ni sikit. Nabi kata, ala wa qad kana li fulan, mu tak usah duduk bagi dah lah. Kalau mu mati harta tu jadi hak orang dah, tak usah duduk sibuk. Ni nak mati ngak-ngak duk bagi harta lagi. Hak ni beri kau orang ni, hak ni beri kau orang ni. Tak usah duk fikir. Mati je Allah Taala bagi selalu pusaka kepada anak-anak dia. Jadi sibuk sangat. Ni sehari dua ni, hadis ni rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita nak sedekah waktu kita sihat. Jangan tunggu kita lembek, tak bermaya ada baru sedekah. Itu pun kalau sempat boleh pahala. Tapi nak banding dengan orang sedekah waktu sihat ni berbeza. Kalau tak sempat jadi pusaka, habis. Tak usah duk mikir panjang. Ni ada orang mari, dia tanya, dia kata dia ni oleh kerana tak ada anak laki-laki. Dia tak ada anak laki-laki, ada anak perempuan je 2-3 orang. Jadi macam mana dia tak nak bagi harta dia ni jatuh ke tangan adik-beradik. Allahu Akbar. Pergi carilah pakar-pakar motivasi, bahagia wasiat-wasiat zaman hidup ni. Pakar-pakar yang duk jual produk-produk apa ni, produk takaful, produk wasiat ni. Oh, pakar selalu. Awak sayangkan anak perempuan, ya, buat macam ni, macam-macam ni. Supaya kalau awak mati esok, pak saudara dia tak boleh ambil harta. Kita kata, ya akhi, cakap tengok kiri kanan. Allah yang fardukan kepada mereka. Allah yang nak beri faraid kepada mereka. Tiba-tiba kita nak supaya tak dapat kepada pakcik-pakcik ni, buat begini wasiat. Ya Rabbi, kita kata, ya akhi, penjual-penjual produk ni pun berilah nasihat dengan baik. Jangan ketepikan faraid. Allah yang bagi. Bila orang tanya Nabi SAW, yas'alunaka, mari tanya tentang beberapa pusaka, Allah kata, qulillahu yuftikum, Allah yang jawab. Kerana itulah kata para ulama tafsir, dalam bab pusaka ni Allah tak wakil kepada Nabi untuk bagi, Allah tak wakil kepada malaikat suruh bagi, tapi Allah yang bagi. Mari geng-geng penjual produk ni, kita nafikan orang tu, nafikan orang ni. Saya boleh buat kira-kira untuk menyelamatkan anak perempuan awak. Kita kata, ya akhi, kembalilah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Allah yang bagi pada orang tu orang ni, kita tak mau bagi. Kita tahu Allah sebut dalam Quran, kamu tak tahu ayyukum, yang manakah anak kita ke penerima pusaka itu lebih bermanfaat pada kita, kita tak tahu. Kalau kita ikut nafsu kita, mesti kita nak bagi kepada anak-anak hak duduk dengan kita.
Oh dia ni, dia lah bawa aku pergi hospital. Malam-malam duk comor minyak angin. Oh ni bagi banyak ni. Hak duk jauh tu, posting jauh. Macam nak comor minyak angin macam mana je duk jauh. Takkan nak main online. Tak nak bagi. Tukar nama senyap-senyap ni kanun. Bila mati, hak balik hak jauh ni tak boleh harta pusaka. Boleh pun sikit ujung-ujung. Hak ni kaut banyak. Kata orang tak ada naik rupuk lagi. Ni, anak hak saya sangat ni. Hak duk main minyak angin ni. Joli sana sini dah. Tukar kereta lah. Handphone ada 10 butir dah. Ni beli dia. Budak darat pitih banyak. Hak duk jauh nulah pagi petang siang malam rabbighfirli wa liwalidayya. Mu tak tahu. Jadi Allah kata mu tak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu anak mana, penerima pusaka mana yang lebih baik bagi kamu. Tak tahu. Wallahu alam. Jadi kita jangan ikut nafsu dalam bab harta ni. Wa man yuqashuha nafsihi. Kerana tak ada anak perempuan nak lari harta, kerana ni kita kata tengok kiri kanan. Allah yang bagi harta pusaka faraid, tiba-tiba kita kata macam tak kena ya. Subhanallah. Baiklah. Mari kita berpindah kepada arahan supaya banyak sedekah. Ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Dan jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, Allah Ta'ala buat analogi sedekah tu macam pinjam kepada Tuhan. Kita bila kita bagi pinjam, maknanya kena hantar balik. Bila kita pinjamkan sedekah kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya Tuhan akan bayar balik pahala kepada kita. Itu maksud pinjam. Jangan jadi macam pokok Yahudi. Bila orang kata Tuhan nak minjam duit, Tuhan miskin. Pening kepala sungguh. Dia kata Tuhan miskin itu nak berhutang orang. Ayat ini mengatakan berhutang di situ dengan makna kita kena bayar balik. Artinya siapa dia sedekah, Tuhan akan bagi balik pahala kepada dia. Itu maksud dia. Dia gitu kaya jadi Tuhan miskin. Ai in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum, nasya Allah Ta'ala akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu wa yaghfir lakum. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata in tunfiqu min tayyibi amwalikum, kalau kamu sedekah daripada harta yang baik-baik daripada usaha kamu, ihtisalan lil ajri 'inda rabbikum, kerana semata-mata mengharapkan pahala, bila mannin wala adha, tidak mengungkit dan tidak menyakiti. Ni kita tak tahan ni. Kita mengungkit, kita bagi kepada orang, kita ungkit pula. Jangan. Fallahu yusibukum ala infaqikum hadha bi ujurin katsiratin. Nasya Allah Taala akan beri kepada kamu pahala yang itu dengan pahala yang banyak. Yudha'if, berganda. Qad tablughu 700 dha'fin. Ada kalanya Allah kata aku beri sampai 700 kali ganda. Orang lain niaga 100% ya untung. Kita berniaga dengan Allah, untungnya berapa? Berapa untung? 700 kali ganda. Banyak niaga dengan Tuhan. Allahu Akbar. Baik. Ayat ini tanda belajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Baqarah 261. Allah Ta'ala buat bandingan sedekah macam sebiji gandum, kama sali habbatin anbatat sab'a sanabil, yang keluar 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Maknanya RM1 akan jadi RM700. Itulah limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita yang maha pemurah. Kita nak sedekah ni kepada siapa? Dengar ni hadis. Orang yang paling banyak kita kena sedekah, orang di bawah tanggungan kita. Kalau suami, isteri lah paling mustahak. Kamu dia anak-anak, sedekah ke bini boleh pahala. Dengar ni tuan-tuan, encik suami semua,
sedekah ke isteri boleh pahala? Saya tak nak jawab, biar Nabi jawab. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kamu tidak nafkah satu nafkah, mana tidak infak, sedekah satu benda dengan ikhlas syarat, nasya Allah Taala akan beri pahala pada kamu. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, sehinggalah makanan yang kamu suap ke dalam mulut isterimu. Kita beli makanan, buat balik ke isteri, ke anak-anak suruh makan, itu pun berpahala. Jadi kalau nak balik ke anak isteri, terbeli hak sedap-sedap lah, jangan duk beli hak alah, hak orang duk lelo, hak liuk dah kata orang dah. Orang Kelantan kata liuk dah. Nak beli hak murah, lah beli hak comel-comel. Tapi bukan syarat beli hak kedah hak mahal-mahal, itu pembaziran. Kedai lain boleh makan ayam seketul RM3, kita duk cari hak RM8 tu buat apa? Nah, yang penting kita nak makan je. Sedap sudah lah. Tapi kadang-kadang orang ni bukan sedap pun, jenama standard. Nak minum kopi, nak mengopi di mana kedai kopi? Secawai besar ni RM12. Padahal kopi ni kalau kita beli kedai lain RM2.5 ya, RM3 mungkin. Tapi standard. Tak apalah, tu sudah cakap standard. Ada piti kat gi. Tapi tak payah membazir lah. Cuma dia panggil trend sekarang ni, trend. Nak kopi mahal-mahal. Kita beli kopi RM2 ya. Tak, gi kedai hak mahal ni, berapa? RM9, 35 sen. Kopi pahit lepas kata orang. Tak tahu apa. Tapi nama besar. Tak syarat. Yang pentingnya bawa kepada isteri dengan anak-anak makanan yang halal, yang berkhasiat dan baik, sedap. Sedap kena ada juga. Baik, apa janji Tuhan lagi? Wa yaghfir lakum, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Bisa terlihat alaikum, Allah Taala sembunyikan kesalahan kita. Allah Taala jaga kamu daripada segala benda yang tak baik. Jazaa'an lakum ala infaqikum, balasan kepada apa yang kamu infak. Sebab itulah kata ada riwayat mengatakan orang yang banyak sedekah ini Allah jaga dia daripada mitatisu, daripada mati tak baik. Tanda hadis, orang yang banyak sedekah Allah Ta'ala jaga dia daripada mati kematian yang tidak baik. Kena betul juga channel ni kan. Taqi masari as-su' dia panggil. Jadi orang yang tengok hadis dia kata sana'iul ma'ruf, orang yang buat baik ke orang, orang yang tolong orang, buat baik kepada orang ni, taqi masari as-su', mana dia selamat daripada mati dalam keadaan tidak baik. Wa sadaqatus sirri, sedekah secara rahsia, tak kita tak declare pada orang, tak ada Facebook, tak ada apa, senyap masuk tabung, jumpa nombor akaun ni, tek masuk. Malam ni kita buh 5,500. Tudfi'u ghadabar Rabb, memadamkan kemurkaan Allah. Wasilatur rahim tazidu fil umur, hubungan silaturahim memanjangkan umur. Yang kita naknya sana'iul ma'ruf, orang buat baik itu dia panggil apa ni, selamatkan diri dia daripada mati dalam keadaan tak baik. Tulis hadis ni akhrajahu At-Tabarani dalam Sahih Al-Jami' mengatakan sanad dia hasan. Jadi timbul soalan, ada seorang ni ahli NGO yang duk bantu orang ni, habis tempat banjir dia pergi belakang. Habis tempat banjir dia pergi belakang. Lepas tu tiba-tiba mati aksiden. Tengok duk bagi-bagi mati aksiden. Dia kata, apa kita nak faham dengan hadis ni? Apa ni, sana'ul ma'ruf taqi masari as-su'.
Orang yang buat baik pada orang ni, dia akan selamat daripada mati dalam keadaan yang tidak baik. Kata di ulama hadis kata, yujazihimullahu ta'ala ala ma'rufihim, Allah Ta'ala balas dengan kebaikan yang dia buat kepada orang itu, fayunajjihim minas suquti fil halaki, maka Allah selamat dia daripada benda yang tak baik. Jadi yang tak baik itu ada dua kategori. Satu, tak baik dari sudut dunia, mana dia tak akan berlaku aksiden, tak akan mati. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yang tak baik dari sudut agama. Mana orang ni insya-Allah dia tidak akan mati dalam keadaan tidak beriman. Itu paling besar sekali. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang kita nampak, dia ni NGO kuat lah, tapi kenapa mati aksiden? Hadis ni macam mana? Jadi kita jangan nampak satu dimensi ya. Allah Ta'ala kata bebas dia daripada mati tak baik itu, bukan makna tak baik itu maksudnya mati aksiden itu tidak baik. Memang kita tak nak. Tetapi ada yang lebih besar lagi daripada itu. Dia mati memang dalam keadaan sedemikian, tapi mati dengan husnul khatimah. Dia sedang mengucap, dia sedang duduk bagi bantuan kepada orang, tiba-tiba jatuh atau mutubuk contohnya, tenggelam. Jadi banyak benda-benda lain yang Allah nak beri yang lebih besar daripada mati. Jadi ramai orang yang tanya, bila ahli NGO yang hebat ni mati dalam keadaan sedemikian, dia kata macam mana dengan hadis ni? Jadi ulama hadis kata dua benda kita atas dunia ni. Kalau ada kalanya kita nampak yang zahir atas dunia ni, yang lebih besar daripada itu, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, yang dia akan ambil semua pahala yang dia buat semasa dia hidup, semasa dia bantu orang, sana'iul ma'ruf. Jadi jangan buat tuan. Jadi tak syarat. Ni kita pelik ni. Ramai yang duk bantu orang ni. Semalam saya jumpa sahabat-sahabat saya dalam negara, daripada negara Asia ni juga. Orang dengar cerita sahabat kita ni dibunuh, sahabat kita ditembak, pendakwah ni. Kata siapa yang membunuh dia? Sama ada orang-orang yang bukan Islam, yang anti pada Islam, ataupun orang yang mengaku Islam tapi benci kepada sunnah. Macam-macam cerita. Dia kata dibunuh, sedangkan jasa dia telah mengislamkan ribu orang. Jasa dia, kita kata tidak semesti mati dibunuh tu mati tak baik. Tak baik pada peringkat mata kita dunia, tapi di sisi Allah Ta'ala dia mati syahid. Jadi kita kena faham situasi ini supaya kita jangan salah faham tentang hadis Nabi sallallahu ataupun ayat-ayat yang menyebut tentang kelebihan sedekah dan lain-lain kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Akhir ayat Allah kata, wallahu syakurun halim. Lagi amat wallahu syakurun halim, dan Allah sangat-sangat memberi penghargaan, terima kasih dan balasan kepada golongan yang berbuat baik. Lagi amat penyabar halim, untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat. Allahu Akbar. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata dua. In tuqridullah, mana orang yang beri sedekah, beri derma kerana Allah Ta'ala, Allah syakur, Allah Ta'ala beri terima kasih kepada dia, beri pahala. Kalau dia masih sayang kepada harta, tak baru sedekah juga, satu sifat lagi, Allah halim, dia bagi tempoh pada orang ni. Tak apalah tak sedekah tahun ni, mungkin tahun depan, diberi peluang. Halim, masih lagi buka ruang. Mudah-mudahan orang ni yang bersalah bertaubat, yang bakhil menjadi pemurah. Allah. Baiklah, di akhir ayat kita ini, alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui segalanya ghaib. Mu sedekah, mu ikhlas ke tak ikhlas, tak payah tulis. Dengan tulus ikhlas, tak tulis pun tak apa, Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Wasyahadah, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu zahirkan. Al-Azizul Hakim, dialah jua yang maha berkuasa, lagi amat bijaksana. Jadi habislah semua benda duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, tamatlah 3 ayat yang kita baca pada kali ini. Maka dengan ini tamatlah surah At-Taghabun. Mari kita ambil 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini.
Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tengok ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu takut pada Allah Ta'ala sedaya upaya kamu. Setakat mana yang kamu mampu, buat. Ulama tafsir kata apa? Annahu subhanahu lam yaj'al ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dinihim min harajin. Ayat ini ayat menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesempitan. Ayat ni. Sebab Allah Ta'ala beritahu kepada kita membuat setakat yang kamu mampu. Hak tak mampu dimaafkan. Haji wajib sekali. Manis ta'a ilaihi sabil, bagi orang mampu. Hak tak mampu sekali pun tak wajib. Puasa. Kalau tak mampu puasa, boleh fa'iddatun min ayamin ukhar, boleh tangguh, boleh makan dulu bulan Ramadan, nanti sihat ganti. Sihat, segar dah, tak ganti juga, tak larat dah, tua, bayar fidyah. Tak sihat terus, sakit mati, tak payah bayar apa-apa. Banyak dia punya kaedah. Solat, tak mampu duduk, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, bangun. Itu dia panggil nafyul haraj. Tidak ada susah dalam agama ni, tidak ada. Siapa dia buat menyusah, ni hodok pasal orang siapa bertapa dalam gua lah macam-macam. Dia kata itu awak menyusahkan awak sendiri. Syariat tidak ajar kepada kita sedemikian. Allahu akbar. Baik, ayat yang sama kita ambil faedah yang kedua. Faedah dia mudah-mudah ya. Kita ambil yang senang ya supaya mudah dipahami. Faedah yang kedua masih dari ayat yang sama ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dia kata hadhil ayat tadullu, ayat ini menunjukkan kepada anna kulla wajibin, semua perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, iza ajazal, apabila hamba itu tak mampu nak buat, gugur ataupun ditukar. Gugur ataupun ditukar. Contoh puasa. Allah syariatkan puasa ni kena puasa, tak boleh makan daripada subuh sampai maghrib. Tapi pak cik tua tu ayah ni tak larat dah dia. Tak larat. Aku kalau puasa separuh hari boleh. Lepas tu lembek, menggigil, kena makan ubat, maka dia boleh ganti dengan fidyah. Bayar setiap hari secukup. Boleh. Mudah kata. Orang yang mampu separuh, tak mampu separuh. Contohnya dia mampu solat tapi tak boleh berdiri, kena duduk. Duduk. Jadi sebab itulah dalam hadis tadi Nabi baca, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis, kalau aku suruh buat apa-apa, kamu buat sedaya upaya kamu. Hadis tadi kita dah baca panjang dalam Bukhari, wal lafzu lahu wa Muslim. Maka masuk di bawah kaedah ini, kaedah buat setakat mampu ini, banyak cabang-cabang hukum hukum fiqh yang begitu panjang sekali. Banyak kalau kita nak senarai letih kita ni. Baiklah, contohnya hadis Nabi kita kata kepada Imran bin Husain, Nabi kata salli qa'iman, solat diri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tak mampu duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, tak mampu juga boleh sambil tidur. Hadis ini dalam Bukhari. Maka rattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah hasabil istita'ah. Nabi kita susun mengikut kemampuan. Berdiri, duduk, tidur. Tak mampu nak bergerak dengan kelopak mata, ya kelik. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Faedah yang ketiga, fattaqullaha mastata'tum. Masih lagi ayat yang sama, ulama kata fal mujtahidul mustadil. Ulama-ulama kita, qadi-qadi, hakim-hakim, hendaklah berijtihad setakat mana yang mereka mampu. Contohnya kita kata hukum yang baru berlaku. Sekarang ni banyak ubat-ubatan
Saya pergi mesyuarat di hospital, setakat kajian yang dibuat, dia kata ubat ni baru 12% sahaja yang ada logo halal JAKIM. 12%. Maknanya 88% lagi ubat kita tidak ada pengesahan halal. Habis hak kita duk makan tu, yang kita duk injek tu, lagu mana? Maka ulama kita berijtihad mastata'tu, nak mencari hukum, menyelesaikan solusi. Bagaimana ubat-ubatan yang tidak ada halal ni macam mana, boleh guna ke tak boleh guna? Kita balik kepada majlis fatwa. Itu dia panggil para mujtahid, dia kena ijtihad setakat mana dia mampu. Yang tak mampu tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan macam itulah. Ni ahli-ahli panel syariah di bank-bank, mereka telah berusaha, berijtihad nak menghalalkan, mencari jalan yang halal dalam muamalah kita, pinjaman kitanya ikut patuh syariah. Yang ni itu buat. Yang tak mampu lagi, usaha lagi supaya mampu. Jadi, tapi nak kata 100% halal, sukarlah, sebab banyak halangan tengah jalan. Banyak halangan. Tapi balauannya mana pun, kita umat Islam mesti berusaha untuk dapat khidmat daripada perbankan Islam. Kena ada. Hak jual takaful ni, ramai pakcik-pakcik kita terperangkap. Dia beli insurans, dia ingat kau Islam. Bila nak pergi claim, insurans KP, dia panggil konvensional. Konvensional ni payuh nak faham. Insurans apa tu? KP senang. Tak ada panel syariah, tak ada apa. Jadi kita kena usaha setakat mana yang kita mampu. Jadi bila kita beli yang ada panel syariah, sekurang-kurang kalau orang tanya, kenapa awak beli produk ni? Sebab ada ustaz tu kata patuh syariah. Kalau tak patuh juga, awak bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Jangan senang-senang ambil elang je, tapi tidak melakukan tugas yang baik, maka kita akan dapat satu bala yang besar di akhirat esok nanti, wallahu a'lam. Baik, yang keempat dah kita. Yang keempat, wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa dia jaga, kawal sifat bakhil dalam diri dia, maka itulah orang yang baik. Fa ulaika humul muflihun. Kata ulama, kenapa Allah kata yuqa syuhha nafsi, siapa dia jaga sifat bakhil dalam diri dia? Kenapa bakhil itu dinasbahkan kepada diri kita? Lis isyaratun ila anna syuhha min tiba'in nafsi, isyarat bahawa sifat bakhil itu memang kehendak nafsu bakhil. Dia nak ke dia je, orang tak mau bagi. Fa innan nufus sahihatun, nafsu kita ni sangat bakhil dengan benda hak dia sayang ke Allah Taala. Jadi bila kita boleh tarik sifat sayang pada harta daripada dikekal oleh nafsu, maka itulah orang bahagia. Nak bahagia, tarik benda tu. Allahu Akbar. Jadi macam mana kita nak tarik sifat bakhil ni daripada diri kita? Infak semua. Dapat duit, saya pak telah tabung lalu. Saya pok masuk dia poket. Sudah. Baiklah, yang terakhir Allah kata in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Siapa dia bagi hutang kepada Allah, tadi saya dah sebut. Kenapa Allah gunakan perkataan sedekah tu dengan hutang? Lesh. Sebab bila kita berhutang, orang kena bayar. Maknanya bila kita bagi hutang kepada Allah, Tuhan akan bayar pahala yang berganda-ganda. Tapi kalau bagi hutang kepada manusia, belum tentu laginya bayar. Nombor handphone kita pun kena blok dia dah. Tak boleh tanya dah, duduk mana awak bila nak bayar hutang aku. Jangan. Jadi yang pentingnya kita sedekahlah banyak-banyak. Allah Ta'ala buat satu perkataan hutang, bukan makna Tuhan miskin setengah daripada orang yang bakhil ni. Dia kata apa? Weh, Tuhan mu miskin, dia minta nak berhutang. Allahu Akbar. Bahasa budak tak mengaji maulid ni jadi penipuan. Hutang di sini bukan makna miskin, maknanya Allah nak jamin bayaran. Nak jamin balik bayaran itu. Sedekah RM1, kalau kita ikhlas, dia akan jadi RM700. Kenapa tak mau sedekah? Duduk sipai bawah batal, tak naik dia 100. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang patuh kepada syariah, orang yang banyak infak, banyak sedekah, sentiasa menjaga isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, jauhkanlah daripada hati kami ini sifat bakhil, sifat penakut, segala sifat-sifat yang tidak baik ya Rabbal Alamin. Dan matikan kami dalam keadaan yang baik dengan husnul khatimah. Perbanyakkanlah bekalan kami untuk bertemu denganmu ya Allah. Harta-harta yang kami miliki, berikanlah kepada kami sifat pemurah yang boleh kita infak, yang boleh kita derma pada jalan kebajikan, jalan yang Engkau redai ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok surah At-Talaq. Surah At-Talaq biiznillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.